Dan sekarang kita berada pada waktu sebelum daripada terbit. Dan pada waktu seperti ini kita diminta dan diarah oleh Allah untuk memuji. Jadi kita ambil kesempatan ini untuk puji Allah SWT. Dan puji ini kata tafsir, kata definisinya adalah membersihkan Allah daripada segala kekurangan. Itu maksud kita. Kalau kita puji, subhanallah, tiba-tiba kita membangkitkan kekurangan-kekurangan Allah secara langsung atau tidak langsung melalui perkataan atau tindakan kita. Maka kita benar-benar memuji Allah. Di antara pujian yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang utama pada selepas subuh ialah subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Nabi telah minta isteri baginda menyebut kata-kata tasbih ini 3 kali selepas daripada salam sembahyang subuh berjamaah, sebelum daripada bergerak ibu jari kita. Jadi kata Rasulullah, apa yang aku ajar ni lebih berat timbangannya daripada kamu duduk 1 jam, setengah jam memuji Allah di dalam masjid. Peristiwanya berlaku bila Rasulullah selepas salat subuh berzikir sekejap, kemudian dia keluar menguruskan sesuatu, dan kemudian balik semula dilihat satu daripada isterinya, saya lupa nama, masih lagi duduk membilang batu-batu, bilangan tasbih dia. Rasulullah tanya, apa yang anda buat? Dia kata, saya bertasbih kepada Allah SWT. Lalu Nabi mengajarkan tasbih tadi, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida'a nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Dan kita insya-Allah tidak terlepas daripada tasbih tersebut sekejap lagi. Satu daripada hikmat ataupun rahsia mengapa manusia diminta bertasbih pada 2 masa ini, kata setengah pendapat ulama, adalah di waktu inilah berlaku pertukaran pengawal-pengawal kita, iaitu para malaikat yang menjadi juru catat kita. Sekejap tadi telah naik rombongan malaikat yang menjadi pengawal pada malam tadi, bersekali dengan rekod. Boleh jadi dalam thumb drive dibawa naik oleh malaikat ke langit, dan Allah nak kita tutup fail tersebut dengan zikir pada dia ataupun tasbih pada dia. Kemudian turun shift baru. Ada 2 shift yang Allah pilihkan untuk malaikat menjaga. Malaikat ni sebenarnya dia tidak penat, tetapi dinaikkan tiap-tiap hari itu untuk update tu berlaku. Kalau kita baca internet pun uploading tu tiap-tiap hari berlaku. Jadi Allah SWT dia nak uploading dan update tu berlaku setiap hari. Kemudian malaikat baru turun untuk menjadi pencatat kita. Ahlan wa sahlan. Ada ulama-ulama yang mengalu-alukan. Saya baca aurat Fathiyah kalau tak silap saya. Ada satu kalimah untuk mengalu-alukan malaikat baru. Nanti lepas asar nanti, sebelum maghrib, dekat maghrib, malaikat ni akan naik balik ke langit, bawa file kita, thumb drive kita dan disket-disket berkaitan dengan amalan perbuatan kita. Dan begitulah seterusnya. Selain daripada itu, tasbih dan zikir adalah perkara yang paling penting dalam hidup manusia. Kita ditugaskan datang ke muka bumi untuk berubudiyah pada Allah dengan berbekalkan zikir. Dan zikir ni satu perkara yang hebat. Satu amalan, satu perbuatan manusia mukmin yang ada keistimewaan yang sangat hebat. Sebagai contoh, ia boleh dilakukan dalam semua keadaan dan pada semua masa.
Kalau kita kata solat, kalau perempuan datang haid, dia tak boleh bersolat. Kalau kita kata baca Quran, orang berjanabah tidak boleh baca Quran. Kalau kita kata masa, lepas daripada masa haji, orang tak boleh buat haji. Tetapi zikir boleh dilaksanakan pada tiap-tiap masa, pada tiap-tiap keadaan dan tempat. Bahkan kekuatan zikir itu kita lihat dilakukan semasa amalan dan selepas amalan. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh kepada kamu salat Jumaat, fas'au ila fas'au ila apa? Segera untuk apa? Untuk mengingati Allah. Jadi inti ibadah itu sendiri adalah ingat Allah, menyebut Allah. Termasuk khutbahnya dan termasuk solat Jumaat dan termasuk i'tikafnya, termasuk lain-lain. Fa iza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai daripada sembahyang Jumaat, hendaklah kamu bertebaran di muka bumi mencari kurnia Allah. Kurnia Allah ni orang biasa terjemah rezeki, duit. Tetapi fadlullah ni lebih daripada rezeki, ya. Kerana dalam ayat-ayat Quran Allah menunjukkan kurnia dia ni dalam berbagai bentuk. Khususnya secara umum adalah kurnia dalam bentuk pahala. Lepas sembahyang Jumaat, kita kena bertebaran di muka bumi, bukan cari harta, tetapi mencari kurnia Allah. Ini silap sikit. Jadi setengah khatib yang nak mempertahankan cuti hari Jumaat, cuti hari Ahad ni, dia kata dah ayat Quran kata lepas sembahyang Jumaat pergi kerja. Bukan pergi kerja, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dalam bentuk ziarah menziarahi, menyambung silaturahim, berjumpa dengan keluarga, ziarah orang sakit, ziarah kubur-kubur aulia dan lain-lain. Ini adalah di antara perkara yang dilakukan untuk mencari kurnia Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang saya nak beritahu, selepas Jumaat pun wa zkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat kepada Allah dengan banyak. Jadi tadi mari sembahyang Jumaat untuk zikir dah. Lepas sembahyang Jumaat kena zikir lagi. Mana itu keutamaan mengingati Allah SWT. Di negara-negara lain setengah tempat dia letakkan Asmaul Husna di jalan-jalan. Dan kalimah subhanallah, alhamdulillah, supaya manusia secara pandang tu hati dia kembali mengingati Allah. Khususnya Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Kalau kita lihat pokok-pokok indah, kembali kepada Allah. Kita lihat kampung yang tersusun, kembali kepada Allah. Kita lihat akhlak masyarakat yang baik, kembali kepada Allah. Kita lihat bencana, kembali kepada Allah. Kita lihat apa, kembali kepada Allah. Dan Putrajaya ni dia lalu-lalu tak nampak lagi lah nama-nama Allah dalam kawasan Putrajaya. InsyaAllah kawasan residential yang ramai orang Islam ni, satu masa kita letak Asmaul Husna di don saya sendiri. Saya buat sekarang ni, baru nak pasang. Kerana walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini satu perkara yang kadang-kadang tidak kurang disedari oleh kita sendiri. Allah mempunyai nama-nama yang sangat indah, yang banyak, dan hendaklah kamu semua berdoa dengan nama-nama yang indah tersebut. Tetapi setakat hari ini saya sendiri pun kadang-kadang menyebut nama Allah untuk berdoa, kadang-kadang tidak sebut. Padahal perintah Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha, kamu kena berdoa dengan nama-nama Allah. Jadi kalau kita letak di jalan, insya-Allah budak-budak daripada kecil lagi akan ingat nama-nama Allah ni, dan bila kita nak berdoa, panggil nama Allah yang sesuai. Kalau kita nak minta rezeki, ya Razzaq misalnya, kita boleh minta dengan ya Jabbar boleh. Tuhan yang Maha Gagah pun boleh. Minta rezeki dengan dia bagi. Tapi kurang seras, kurang manis. Jadi macam mana kita nak membiasakan anak-anak kita, generasi muda berdoa dengan nama-nama Allah yang indah kalau mereka sendiri belum hafal dan belum kenal nama-nama Allah yang indah.
pada hari Jumaat ni antara nama yang disebut selepas solat Jumaat ialah Ya Sami'. Dalam kitab-kitab disebut selepas solat Jumaat Ya Sami' 100 kali. Isma' du'ai, ya Allah, Engkau yang Maha mendengar, terimalah dan dengarlah permohonan kami. Jadi setakat itulah dulu permulaan ta'aruf kita, perkenalan kita di Putrajaya ini. Dan insya-Allah Putrajaya ini akan jadi pusat menyebut nama-nama Allah, dan dengan cahaya sinar zikrullah tadi akan membawa cahaya petunjuk pula kepada seluruh bumi Malaysia ini. Dan kita diberkati kerana membawa budaya yang dititahkan oleh Allah SWT. Dan saya berhenti di situ. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.